Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati saudara majelis Yang Muhammad Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, yang amat bahagia Datuk Seri Wan Hasni Wan Yusof, sahabat saya Al-Fadil Dr. Amru Al-Has, Pegawai Islam Daerah Seremban, Pengurusan dan Jabatan Masjid Al-Fadil Ustaz Azman Muhammad, Ustaz Akhbar Menteri Besar yang sebab hadir pada malam ini. Ustaz Azman tak payah keluar khabar lah Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, saya gembira ceramah pada masa PKP ni Datuk Seri, sebab tak payah panjang-panjang. 8.33 saya berhenti, sebab yang hantar SOP pada tuan-tuan tu saya. Jadi kita kata kena berhenti sebelum isyak. Jadi kalau saya berhenti lama kan, tuan-tuan buat hal dengan saya kan, jadi sebelum isyak kan saya berhenti. Jadi lain kali jadi suri tauladan kepada orang lain, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya tadi tuan-tuan ada bawa satu kitab tuan-tuan, tapi kelang kabut tinggal kitab tuan-tuan. Jadi malam ni sekarang tak tahu nak cakap apa ni kan. Ala kulli hal, saya merujuk sebuah kitab yang disebut sebagai Al-Mu'jizatul Khalidah, Mu'jizatul Quran Al-Karim, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Tuan-tuan dan puan-puan, dia menyatakan dalam kitab itu semua yang ada dalam dunia ini ada undang-undangnya, ada qawanin, ada peraturan-peraturannya. Langit ada peraturan dia, air ada peraturan dia, angin ada peraturan dia. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyusun bagi kita satu sistem kejadian yang menyebabkan tuan-tuan antara kita dengan yang lain tu boleh hidup dengan sistematik. Maknanya dalam alam ini ada peraturannya yang mengikat segala makhluk. Alam ni ngajar tauhid ni Dr. Amru, yang mengikat segala makhluk. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah Ta'ala jadikan makhluk, dia ada undang dia. Contohnya Allah jadikan COVID-19, maka apa undang-undang ni tuan-tuan? Tuan-tuan kena pakai macam ni lah kan. Sekarang ni kalau tak pakai pelitup muka ni tuan-tuan, nampak tak handsome pula tuan-tuan. Pakai pun nampak handsome. Bila ambil gambar, sebelum ni tak pakai, kurang handsome. Pakai, handsome. Tuan-tuan kena terima hakikat tu. Semayang pun kena jarak-jarak buat sementara. Tangan pun selalu nak kena basuh. Sebab virus tu dia akan masuk melalui rongga hidung kita, rongga mulut kita, rongga mata kita. Siapa yang menjadikan peraturan ini? Kementerian Kesihatan? Bukan tuan. Yang menjadikan peraturan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diaturkannya virus tu kalau masuk disumbik apa paru kita kan. Mana yang memang dah ada jorih, orang ni sembilan kata jorih mana tu? Jorih di asma lah, atas sikit pada asma, bukan Ustazah asma. Kalau coronavirus tu maknanya Allah Ta'ala dah menyediakan peraturan kita akan sesak nafas. Tuan-tuan, tidak ada satu benda pun yang Allah Ta'ala tidak tentukan takdir dia. Semua di situ. Maka kita tuan-tuan hari-hari duduk dalam alam ini dengan sistem itu. Dengan sistem itu. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pencipta, dia tidak mengikat dirinya dengan sistem itu. Allah Ta'ala tak mengikat zatnya dengan peraturan itu.
maka Allah Ta'ala boleh buat sesuatu di luar peraturan yang kita tengok hari ini. Maka tuan-tuan, peristiwa Isra' ini sebenarnya nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala berkuasa di atas segala peraturan yang ada, yang kita ada di dunia ni, tuan. Maka berlakulah yang dipanggil sebagai mukjizat. Maknanya benda yang berlaku di luar peraturan sedia ada, di luar kawanin sedia ada. Boleh faham, tuan? Sebab itu tuan-tuan, banyak mukjizat dalam kalangan para rasul. Kita tahu masyhur Nabi Musa dengan tongkat dia jadi ular besar, kan? Kita tahu kalau Nabi Nabi Daud dengan suaranya yang merdu. Kita tahu Nabi Sulaiman boleh berbicara dengan haiwan, kan? Kita tahu semua, tuan-tuan. Rasulullah SAW boleh belah bulan, biawak boleh bercakap dengan dia, pokok boleh bergalih, batu menangis, terpecar air daripada cerah jari baginda SAW. Iaitu kejadian-kejadian yang tidak mengikut kawanin biasa, tak ikut peraturan biasa. Sebab apa? Peraturan itu tidak tertakluk kepada Allah. Maknanya kudrah Allah Subhanahu Wa Taala hanya menakluk makhluknya. Kita ni tertakluk dengan kudrat Allah. Datuk Seri, minta maaf Sri, malam ni ngajar akidah. Sebab saya ni sebagai pengarah toguk betul kena kerjaan. Ni nak poso ni. Ni mula lah ni. Dia akan kata, Ustaz Zaidi takut makhluk je, kan? Sebab apa? Dia bimbang tak dapat tarawih. Kita belum kata apa-apa, dia dulu pada kita, kan? Ada pula seorang tadi telefon saya, Ustaz kalau boleh bonarkanlah kita buka poso. Buka poso dia heboh, tuan-tuan. Orang bulan Ramadan ni fikir tarawih, dia fikir buka poso. Dia kata janganlah kita terikat dengan kenyataan Yahudi. Dah pula, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, banyak mukjizat para rasul itu dia melangkaui kawanin, peraturan yang kita biasa tengok. Maka tuan-tuan, keseluruhan mukjizat yang berlaku kepada para rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh manusia. Manusia tengok biawak bercakap, manusia tengok pokok beralih, manusia tengok air keluar daripada jari, manusia tengok. Tujuannya apa, tuan-tuan? Nak mengatakan bahawa membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tidak disaksikan oleh manusia. Hanya berlaku bersendirian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Tak ada siapa tahu pun Rasulullah SAW malam itu dibawa dengan borak pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian di Mi'raj ke Arash. Betul? Sidratul Muntaha. Di Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Tak ada siapa pun tengok, tuan-tuan. Berbeza sangat dengan mukjizat yang lain. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, litasbit al-iman, sebenarnya untuk memantapkan iman. Macam kita dongeng Isra' Mi'raj, tuan-tuan. Ada saya tengok umur sini dokek 80 tahun dah. Paling kurang, tuan-tuan, 65 kali dia dongeng Isra' Mi'raj ni. Kan? Sebabnya tuan-tuan, dia yakin iman dia kuat. Maka tuan-tuan, specialnya Isra' Mi'raj ni, sebab satu-satunya perkara yang mencari adat, yang kita kata melanggar peraturan biasa, tetapi tak ada siapa pun yang menyaksikannya. Hanya peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Tuan-tuan tahu kan? Mukjizat lain semua orang tengok. Isra' Mi'raj tak ada siapa tengok. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, maka peristiwa ni amat besar. Dia ada kesan langsung kepada iman. Maka
Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra'kan itu, ya, Isra' ni mana jalan malam, tapi dikata lailan pula. Abu Duda Al-Mustari dikata kalau dah sebut asra bermakna diperjalankan waktu malam, tetapi dikata lailan, disebut perkataan lailan semula, ya, menunjukkan bahawa baginda Rasulullah SAW bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan dalam mimpi, dengan jasadnya dan rohnya. Bukankah itu sampai ke Masjidil Aqsa, Mi'raj, balik dalam satu malam itu perkara yang melanggar peraturan sedia ada? Betul tuan kan? Betul. Maka sebab itu dipanggil mukjizat. Tapi dalam surah Al-Isra' itu dia tak sebut tentang Mi'raj, dia sebut tentang jalan malam. Kenapa tuan-tuan? Sebab manusia ni tuan-tuan, dia kalau nak dikalahkan, kalahkan biar buat benda pelik, Allah Ta'ala turunkan benda yang pelik yang dia sendiri hadapi. Selama-lama ni tak pernah biawak cakap tuan, biawak cakap. Kalau masjid sekarang ni di Negeri Sembilan ni nampak dah mula orang kurang sembahyang Jumaat. Bila kita tak bagi itu marah tuan, bila bagi tak datang pula dia tu, ya. Tetapi tuan-tuan, kalau masjid itu berdiri tikas sejadah kan, kan? Kata masjid Datuk Kelana Petraliala Yusof ni, wih, masjid tu berdiri sejadah. Tengoklah tuan-tuan, semua datang tuan. Semua ambil air paip minum. Dia kata berkat betul masjid tu. Sebab manusia ni tuan-tuan memang macam tu. Macam saya ni tuan-tuan, kalau buat arahan mana ada orang ikut, kecuali kalau saya sumpah mati langsung mengeletek je. Itu ramai orang ikut tuan-tuan. Nasib baik tak ada power tu. Kalau ada ramai dah mati ni. Jadi manusia ni tuan-tuan, bila bondo tu polik, baru boleh mengatasi cara fikir dia. Maka dijadikan peristiwa Isra' itu sebagai mukjizat. Sebab masa itulah orang Arab ni yang biasa musafir Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu, dia pakai hari, pakai minggu. Ada yang kata 4 minggu, ada yang kata 5 minggu baru sampai Masjidil Aqsa. Maka apabila Rasulullah SAW mengatakan kepada orang Arab Quraisy, dia pergi semalam, naik atas, turun balik pada malam yang sama, betul lah itu mencari adat. Maka apa respon orang Quraisy? Dia kata, oh sah lagi lo Muhammad ni, orang berminggu-minggu, berhari-hari, dia dakwa semalam, naik pula ke langit, turun pula cerita. Maka manusia ni tuan biasa, dia minta bukti. Dia minta bukti, betul ke Muhammad sampai Masjidil Aqsa? Maka orang yang biasa berdagang ke Masjidil Aqsa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, begitu begini, begitu tanya. Langsung Rasulullah SAW menjawab satu persatu dengan detail. Rasulullah SAW menjawab satu persatu dengan detail. Tetapi jawapan Rasulullah SAW terhadap Masjidil Aqsa secara detail itu masih belum memuaskan hati orang Quraisy. Dia nak tahulah bukti semasa. Kalau kau betul malam tadi pergi Masjidil Aqsa, balik, ada tak kafilah Arab, ya, sedang balik daripada Masjidil Aqsa balik ke sini? Dia kata ada. Rasulullah SAW pun torangkan satu demi satu, satu demi satu. Tuan-tuan, agak tuan-tuan orang ni percaya lagi tuan? Tak percaya. Yang percaya hanya Abu Bakar As-Siddiq dan orang Islam yang beriman sepenuhnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak sebutkan tuan ialah, kita ni tuan-tuan, dalam hal kehidupan dunia ni, iman adalah segala-galanya. Tanpa iman tuan-tuan, kita ni hidup tak ada faedah.
Ada seorang orang kaya juga lah tuan, jumpa saya. Dia pernah aksiden sekali, total loss kereta dia, hampir mati. Dia punya taubat tuan-tuan, osahlah taubat tuan-tuan, semayang lama-lama tuan-tuan, dia ponek tuan-tuan, dia penat semayang. Sebab dia semayang tadi hanya kerana dia rasa hampir mati, tanpa iman apa-apa pun. Akhir tuan-tuan jadi jahat balik. Kemudian baru ni aksiden pula tuan-tuan, total loss juga kereta dia. Kali ni baru dia beriman tuan-tuan. Jadi takkanlah kita sampai nak tahap tu tuan-tuan, baru kita nak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mengasah iman inilah benda yang amat penting dalam kalangan orang Islam. Dan saya tegaskan pada tuan-tuan, oleh sebab itulah mengaji ilmu akidah itu adalah yang paling utama. Kalau kita tak belajar ilmu akidah, jadilah macam kawan-kawan kita yang nak mengaku keluar Islam lah dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, peristiwa Isra Mi'raj ni ambil lah betul-betul. Hanya iman saja yang boleh memisahkan kepercayaan kita pada Nabi atau tidak. Bukan saja dalam peristiwa Isra, tapi dalam semua hal yang lain. Boleh tuan? Sebab tu kalau tuan-tuan ambil wuduk, adakah tuan-tuan ambil wuduk tu untuk jadikan muka tuan-tuan cantik? Ada tu. Ada makcik tu tanya, apa petua makcik yang muka nampak flawless ni? Kan, bersori-sori muka ni. Makcik ambil wuduk ya. Orang yang dapat petua ni tuan-tuan, kajap ambil wuduk, kajap ambil wuduk, kajap ambil wuduk. Orang yang ambil wuduk nak cantikkan muka ni tuan, mana ada pahala? Sebab apa tuan-tuan? Disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dalam Aqabah dia yang ke-6, Aqabah Qawadih, dia kata yang merosakkan amal kita adalah riak dan ujub. Maka Imam Ghazali dia kata riak bermaksud apa? Bermaksud melakukan amal akhirat untuk manfaat duniawi. Ambil wuduk supaya muka corah, betul tuan? Kemudian tuan-tuan pun rajin tengok video, siapa semayang lutut dia elok, dia pun kajap rukuk, kajap rukuk, kajap rukuk. Apa sebab dia rukuk? Supaya lutut tuan-tuan okey. Maka semayang yang tadi pun riak. Makcik tadi mungkin tak riak. Sebab apa? Dia ambil wuduk untuk ibadah, tetapi dia tengok kesan muka dia cantik, itu je. Dia bukan niat nak muka cantik. Tapi kita yang dongar ni tadi, dia kata ambil wuduk muka cantik, dia pun ambil wuduk tuan-tuan. Kan? Dapatlah muka cantik, tapi pahala tak ada. Ini adalah kerana rosak aja iman. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ambil pula jam ni gorak tuan. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi disebutkan kenapa peristiwa Isra Mi'raj ni istimewa begitu sampai tidak dipersaksikan oleh manusia. Kerana di dalamnya terkandung satu perintah yang besar, iaitulah mendirikan solat. Ya. Kita orang Melayu kan sebut solat tu tak rasa apa-apa, terrelax. Betul kan? Kalaulah kita faham solat ni tuan-tuan, solat ni ibadah yang besar. Sebab itu tak ada pengecualian solat. Puasa boleh, orang tak puasa. Kan orang uzur boleh, orang musafir boleh tak puasa. Kan? Haji boleh, orang tak buat haji. Sebab nak pergi tak boleh, duit tak cukup. Zakat boleh, orang tak bayar apabila tak cukup nisab. Semayang tak ada tuan-tuan. Sembahyang ni sakit pun kena semayang, sehat pun kena semayang, aman pun kena semayang, orang pun kena semayang. Apa makna tuan-tuan?
Besar semayang ni tuan. Sebab itu tuan-tuan yang datang malam ni alhamdulillah lah. Sekarang ni yang kita risau yang tak datang ni. Bukan risau kerana kita hebat, tak. Kita risau tuan-tuan sebab itu saudara Islam kita. Sebab itu masjid tuan-tuan kena buat sekali dengan Jabatan Agama juga. Kami Jabatan Agama pergi rumah ke rumah. Tuan-tuan orang masjid pun kena pergi rumah ke rumah. Dah lepih PKP sajalah kan. Ajaklah orang Islam semayang tuan-tuan. Sebab semayang inilah ibadah paling besar. Kata Abu Dudah Mustari dalam kitabnya Khawatimul Hikam tadi, dia kata sebab solat ini menghimpunkan ibadah ahli langit. Para malaikat tuan-tuan di langit, ada yang Allah Ta'ala tugaskan sujud sampai kiamat. Ada yang Allah Ta'ala tugaskan rukuk sampai kiamat. Ada yang Allah Ta'ala tugaskan dia tasbih sampai kiamat. Dia tak buat kerja lain tuan-tuan. Kalau rukuk tak ada sujud. Kalau sujud tak ada rukuk. Kalau tasbih tak ada tahmid. Itulah keadaan ibadah ahli langit. Lalu Allah muliakan kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghimpunkan keseluruhan amal ahli langit dalam semayang. Jangan main tuan. Besar kan? Besar. Kemudian disebut dalam kitab yang sama, dia kata apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj dan ambil kefarduan solat, dia telah menghimpunkan keseluruhan semayang para nabi. Disebutkan dalam kitab tersebut, yang mula-mula semayang subuh Nabi Adam, semayang zuhur Nabi Ibrahim, semayang asar Nabi Yunus, semayang maghrib Nabi Isa, semayang isyak Nabi Musa. Dan Rasulullah SAW diberikan kemuliaan selepas melaksanakan fardu yang 5, maka diberi keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para umatnya untuk melaksanakan salatul witr, sembahyang sunat witir. Jadi tuan-tuan, yang kita buat sembahyang ni sekarang sampai kita habis duit buat masjid ni tuan, sebab kita beramal dengan semua amal ahli langit, beramal dengan semua amal para nabi yang sebelum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ni nak cakap lebih-lebih saya tak pandai tuan-tuan. Saya minta semua tuan-tuan sebagai saudara se-Islam, marilah kita penuhkan masjid tuan-tuan. Cuba ajaklah kawan-kawan. Ya, saya tuan-tuan seronok tuan-tuan tengok masjid sini ni dapat makluman ramai orang sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan pergi masjid kampung tuan-tuan, Allah, kadang-kadang tuan-tuan anak-anak sampai atas dia punya perabung pun dia tak perasan. Maka kita kena datang semayang tuan-tuan. Kata Syekh Ibn Atha'illah, solat ini dia kata membersihkan hati, membuka pintu gaib. Pintu gaib ni bukan nampak hantu tuan-tuan. Saya tak nak nampak hantu tuan, buang masuk. Pintu gaib ni bermaksud kita nampak benda yang baik, benda-benda yang baik. Kita nampak taufik Allah Ta'ala, kita nampak anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita duduk ramai-ramai dalam masjid ni tuan, ini semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia tak bagi ni kita tuan, tak duduk dalam ni. Betul tuan? Dulu mula-mula PKP mula-mula kita benarkan 12 orang kan jawatan kuasa masjid. Hampir dalam laporan ada yang nak berbunuh-bunuhan katanya lah. Dia punya sakit jiwa tak dapat semayang tuan kan. Cuba tengok, bila Allah Subhanahu Taala tak nak bagi kita semayang, senang tuan-tuan, bagi ulik tak nampak ya, dah tak boleh semayang tuan. Tapi apabila Allah SWT bagi kita ruang semayang, maka kita membesarkan diri kita. Kita lupa bahawa Allah SWT bagi kita semayang. Sepatutnya apa kita rasa tuan? Mensyukuri
nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya ingat ini keutamaan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tak banyak negeri yang ambil cuti peristiwa Isra Mi'raj. Dulu masa almarhum Syekh Murtada ada, saya cuba tanya kan, kenapa Negeri Sembilan ambil cuti pada Isra Mi'raj? Kata Syekh Murtada, sebab ibadah paling besar adalah solat. Maka apabila kita ambil cuti Isra Mi'raj, kita akan memperingatkan umat tentang solat. Sebab itu kita sambut ni tuan-tuan. Lepas ni kita kena pastikan peningkatan ibadat solat kita. Boleh tuan? Tuan-tuan ni macam tak setuju, saya balik ke ni? Kan saya ni copek mengajuk tuan-tuan. Baliklah kan. Makna tuan-tuan, pastikan zahirnya, batinnya salat kita itu benar kerana Allah Ta'ala. Ada orang tanya saya ada mengajar sehari dua ni, Ustaz, kalau kita salat duha untuk murah rezeki boleh tak? Sebenarnya tuan-tuan, orang salat duha untuk kaya ni, solat itu riak. Riak tuan. Saya dulu salat duha kat pejabat mufti, Syekh Murtada suruh berhenti. Saya bila masuk pejabat, saya solat duha. Syekh Murtada agak lama dia tengok kan, dipanggil saya. Ustaz, dah lah, tak payah sembahyang duha lah. Saya pun heran, Syekh ni Syekh tarikat tapi tak bagi saya solat duha. Tahu apa sebab tuan? Sebab dia kata, kau sekarang ni kojo. Orang tunggu kau kat luar. Kau sembahyang, kau nak nunjuk kau kata. Jadi lepas tuan-tuan, saya masuk pukul 8, saya tak sembahyang duha. Kalau nak sembahyang duha sebelum pukul 8. Jadi kita kena betulkan solat kita, zahirnya dan batinnya. Jangan sampai kita rukuk kerana yang lain, jangan sampai kita sujud kerana yang lain. Apabila kita baca banyak buku tuan-tuan, bila kita sujud ni merehatkan jantung. Kalau kita ada kajian di Universiti Pertanian kan, Universiti Putra Malaysia, bila kita sujud, kita punya jantung dekat dengan graviti. So jantung kita tak banyak kojo, dia rehat tuan-tuan. Dan darah kita pergi ke kepala, tak payah pam bona. Kalau kita berdiri, jantung kita kena pam, dia banyak kerja. Maka bila kita sujud, dia merehatkan. Tuan-tuan pun sujud lama tuan-tuan. Orang rumah pun heran tanya, abang baca apa dalam solat tadi? Tak ada baca apa-apa, tasbih ya, ulang banyak sikit lah, selalu 3, abang buat seboleh ya. Apalah, rehatkan jantung. Itu tuan-tuan, hino bona semayang macam tu. Boleh faham tuan? Sujudlah tuan-tuan kerana Allah SWT, rukuklah kerana Allah Ta'ala. Kalau kita dalam setiap gerakan solat kita rukuk dan sujud dan i'tidal, tasbih dan takbir, tahmid dan sebagainya itu hanya kerana Allah Ta'ala, sudah tentu orang Islam ni orang yang bahagia tuan-tuan. Boleh tuan? Akhir sekali, nampak tu kan seronok tu. Kalau selalu takmir macam ni kan bagus. Wah, sampai tengah malam tuan-tuan ya? Tok Seri orang marah dengan saya sebab saya baca khutbah pendek kan. Bila buat khutbah sekarang ni pendek, ada orang WhatsApp saya panjang. Sepatutnya tuan pengarah masa inilah mengambil kesempatan mentarbiah umat Islam. Tarbiah apa, semua lalap tuan-tuan. Jadi kita pendek kan, dia boleh sopet dah lalap dah habis, baru masuk tuan. Begitu juga program takmir, jemu tuan-tuan. Saya dah selalu beritahu guru-guru takmir, janganlah panjang-panjang, jemu. Tiap-tiap malam kelas. Itu tak dapat kelas, kita beri kelas. Ingatkan 5 hari cukup lah. Tuan-tuan tak cukup. Orang Negeri Sembilan ni rajin datang kelas. Nak kuliah subuh pula. Dah beri kuliah subuh, tuan-tuan tahu dia nak kuliah apa pula? Dia nak kuliah duha pula. Agak-agak kalau salah cara ni nak kuliah zuhur tak lama lagi. Jadi tuan-tuan, akhir sekali nak cakapnya, kalau kita tahu mukjizat tadi ya, orang nak tengok tu kan, baru orang percaya kau ni suruhan Allah Ta'ala.
Tuan-tuan ingat orang bukan Islam nak percaya dengan kita ke sekarang ni? Soalan saya lah. Sebab apa tuan-tuan? Kita pun tak tunjuk apa-apa. Sepatutnya kalau kita mendirikan solat, kita jadi orang yang baik, betul kan? Orang bukan Islam tengok kita tuan-tuan, makin sembahyang, makin gaduh mah dia. Betul tak tuan? Ya. Tadi saya ada forum dengan anjuran Suruhanjaya Koperasi. Dia buat forum tentang koperasi masjid, Korea Masjid. Ada lebih kurang 47 masjid yang ada koperasi. 44 masjid, 3 surau. Saya kata tuan-tuan, sebenarnya jadi pengarah Jabatan Agama ni sepatutnya ramai kawan. Kawan saya sepatutnya siapa tuan-tuan? Pengurusi masjid, pengurusi surau, betul kan? Pengurusi kubur dah, pengurusi kubur. Tapi tuan-tuan, pengalaman saya lah, pengurusi masjid, setiausaha masjid, dia selalu ngumpet saya dalam WhatsApp. Ada orang ambil je hantar ke saya. Sian, saya tengok tuan-tuan, datanglah jumpa saya. Kita tuan-tuan, masjid ini orang yang sembahyang, ahli kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita mesti tunjuk ke orang. Sekarang ni Jain dah ada sahabat lebih kurang cecah 100,000 dalam sistem lah. Sekarang ni kita sedang buat macam mana dah buat engagement. Saya selalu cakap tuan-tuan, kalau tuan-tuan sedar kekuatan orang Islam, kalau tuan-tuan sedar kekuatan orang Islam, kalau tuan-tuan sedar kekuatan orang Islam, tak ada orang Negeri Sembilan mati kelaparan tuan-tuan, insya-Allah. Saya bagi congat akhir untuk saya tinggalkan pada tuan-tuan. Kalau 100,000 orang itu memberikan kepada tabung sukmas, sukarelawan masjid, RM10 sebulan, berapa dapat tuan? 1 juta. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau duit RM10 hilang sekarang, perasan tak tuan? Siapa perasan kat tangan? Usah lah kau dokut itu, dikira duit tuan. Setahu saya lah, kalau RM10 hilang, kurang orang terperasan tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan pay account bank kan dulu hilang duit banyak kan, mana perasan? Maknanya RM10 ini nilai yang amat kecil tuan. Kalau kita sungguhlah umat Muhammad SAW membuktikan kepada orang bukan Islam, kita beri RM10 ya tuan, 1 juta tuan. Terbakar rumah orang ni, bomba tarik dia punya tip je, kita dah buat bim baru dah. Tapi tuan-tuan, hari ni kita penuh dengan gaduh tuan. Penuh dengan dongki, betul kan? Dongki, gaduh, khianat, apa lagi tuan? Tak peduli, tak sayang orang Islam, bahkan tak sayang keluarga. So macam mana orang bukan Islam nak tengok Islam tu mulia? Kita bukan ada mukjizat lagi tuan-tuan. Yang ada hanya Al-Quran, meninggalkan akhlak untuk kita. Saya seru diri saya lemah juga. Saya minta tuan-tuan pun sama-samalah kita mengukuhkan supaya orang bukan Islam tengok kita lebih baik, insya-Allah. Jadi Datuk Seri, saya sebagai pengarah takut langgar SOP. Saya minta izin tuan-tuan sebab SOP itu saya yang sign. Jadi cukup sekadar itu, minta maaf banyak. Musik-musik tuan-tuan. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.